Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman kini berada di Republik Singapura bagi menghadiri program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-8 yang akan diadakan pada 3 hingga 5 Ogos 2022. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat ke Republik Singapura kemarin. Berangkat bersama Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Berangkat dan hadir ke hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi menyembahkan selamat berangkat Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshetriya, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Setiausaha-Setiausaha Tetap Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat tiba di lapangan terbang antarabangsa Changi, Republik Singapura. Program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-8 akan memfokuskan kepada 3 bidang utama iaitu perkhidmatan awam, pendidikan dan pertahanan. Program termasuk beberapa siri lawatan ke sekolah-sekolah, Integrated Public Service Centre dan Pangkalan Tentera Laut Changi. Selain itu, Duli Yang Teramat Mulia juga akan mengadakan kunjungan hormat kepada Puan Yang Terutama Presiden Republik Singapura serta Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Singapura secara berasingan. Program Pemimpin-Pemimpin Muda merupakan program pertukaran tahunan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura bagi meningkatkan hubungan dua hala yang telah lama terjalin serta bagi pemimpin-pemimpin pada masa akan datang bertukar-tukar pandangan mengenai kerjasama dua hala, serantau dan pembangunan global. Dihoskan secara bergilir-gilir antara kedua buah negara, kali terakhir program tersebut diadakan ialah pada tahun 2019 di negara Brunei Darussalam. Sejurus keberangkatan tiba di Kompleks VIP Lapangan Terbang Antarabangsa Changi, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Maliki Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kedua Pendidikan dan Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura selaku Menteri Pengiring dan Puan Saadiah Shahal selaku Lady in Attendance. Turut sama menjunjung keberangkatan tiba Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Siddiq bin Ali, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura dan isteri, dan Tuan Yang Terutama Heng Ek Yeoh, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah petang kemarin berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Alok Amitabh Dimri, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Status harian normal baharu COVID-19. 5 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi dan tiada kes dalam kategori 5. Kementerian Kesihatan juga maklumkan 715 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 80.2%.
bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 53.6%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 75.1%. Sabar dan tawakal akan melahirkan ummah bertakwa yang dilimpahi suluh kebaikan untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan tempat yang mulia di akhirat. Ia antara intipati ceramah khas bertajuk Sabar dan Tawakal Pemangkin Ummah Bertakwa sempena majlis sambutan awal tahun Hijrah Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis yang dikenalikan bersama Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan Jabatan Perdana Menteri diadakan di Dewan Bankuet Bangunan Jabatan Perdana Menteri. Hadirin berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran secara muratal. Majlis juga diserikan dengan selawat tafrijiyah beramai-ramai. Dan demi sesungguhnya kata Allah, kami pasti akan menguji kamu sekalian dengan sedikit. Juga mengadakan majlis yang sama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat diisikan dengan ceramah khas bertemakan bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian memacu wawasan negara. Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan juga mengadakan majlis serupa di kementerian berkenaan. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis bermula dengan bacaan doa selamat dan diteruskan dengan ceramah khas hijrah bertajuk Hakikat Hijrah. Siapa-siapa sama dengan seorang 3,365 individu direkodkan masuk dan keluar negara ini melalui pos-pos kawalan imigresen laluan darat pada hari pertama aktiviti rentas sempadan dibuka semula. 70% daripada jumlah tersebut adalah warga asing. Berdasarkan statistik Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan secara keseluruhan, 3,907 individu direkodkan masuk dan keluar negara ini melalui pos-pos kawalan imigresen laluan darat, udara dan laut. 489 individu dicatatkan masuk dan keluar negara ini melalui udara dan 53 individu melalui laut. Sementara itu, 1,629 kenderaan direkodkan masuk dan keluar negara ini melalui Exit and Entry System Jabatan Custom dan Excise Diraja di 5 buah pos kawalan darat Jabatan Imigresen. Daripada jumlah tersebut, 1,253 kenderaan persendirian, 310 kenderaan komersial dan 66 kenderaan kerajaan, ambulan dan lain-lain. Daripada 5 pintu masuk sempadan tersebut, Pos Kawalan Sungai Tujuh mencatatkan bilangan kenderaan masuk dan keluar tertinggi sebanyak 838 kenderaan. Ke arah mengukuhkan pelaksanaan prinsip maqasid syariah dalam sistem pengurusan dan pentadbiran di negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan bengkel pengukuhan maqasid syariah bagi warga Kementerian Pertahanan. Bengkel diadakan di Bolkiah Garrison Berakas. 50 pegawai Kementerian Pertahanan dan anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei menghadiri bengkel tersebut. Bengkel antara lain bertujuan untuk menilai keselarasan dan keberkesanan pengurusan dan pentadbiran kementerian berdasarkan prinsip maqasid syariah bagi keperluan penubuhan Indeks Maqasid Syariah Negara Brunei Darussalam. Berbanding dan klasifikasikan
Kumpulan Muslimah Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang menjuarai pertandingan membaca Al-Quran beserta tadabbur bagi Muslimah Masjid seluruh negara bagi peringkat daerah Tutong. Pertandingan berlangsung di Masjid Kampung Penanjung. 10 pasukan mewakili kumpulan Muslimah Masjid di daerah berkenaan menyertai pertandingan tersebut. Ia antara lain bertujuan memberi peluang kepada Muslimah mempamerkan bakat dan kebolehan dalam menyampaikan tilawah Al-Quran dan tadabbur. Pertandingan merupakan anjuran bersama Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung. Dua orang tempatan, seorang lelaki dan seorang perempuan ditahan didapati membawa barang tegahan. Tangkapan tersebut adalah hasil pemantauan pencegahan jenayah di kawasan Pekan Bangar, daerah Temburong pada 1 Ogos lalu. Semasa operasi tersebut, anggota detektif Balai Polis Bangar, pasukan polis Diraja Brunei menahan sebuah kenderaan dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua suspek membawa 60 botol dan 192 tin minuman keras pelbagai jenama serta 2 bungkusan kotak besar berisi ayam mentah yang tidak diisytiharkan. Kes penyiasatan beserta suspek dan barang rampasan diserahkan ke bahagian Penguatkuasa Agama Temburong atas kesalahan di bawah bab 104 iaitu pemilikan minuman yang memabukkan dan bagi siasatan selanjutnya.